Okey, selamat petang semua. Jadi, contoh video yang saya tunjuk tadi adalah berkaitan dengan topik yang kita nak belajar hari ini. Okey, so kita dah belajar momentum. Okey, momentum. So, seperti yang saya kata, momentum adalah berkaitan dengan kita tengok kesan. Kalau kita tengok kesan pelanggaran itu sangat besar, so dia berkaitan dengan momentum. Sebab momentum, formula dia adalah jisim darab hal laju. So semakin besar jisim, semakin tinggi hal laju, momentum. Dan semakin tinggi hal laju, semakin tinggi momentum. Okay. So bayangkan kalau kita ada satu lori dia jisimnya sangat besar. Tapi kalau dia tak bergerak, maka dia tak ada momentum. Okay, tak ada momentum. Jadi walaupun kita ada satu peluru bulat yang sangat ringan, tapi bila dia punya jisim, dia punya hal laju sangat tinggi, maka momentum dia pun sangat tinggi. Okay, kita juga belajar daya, force. Okay, daya formula dia adalah F sama dengan MA. Okay, F sama dengan MA. Jadi di mana M adalah jisim dan A adalah pecutan. So sekarang hari ini kita nak cuba gabungkan konsep untuk momentum dan juga daya. Okay. So you dah tengok, saya rasa you dah tengok contoh tadi. Okay, kalau saya letak brake tu, saya terus jatuhkan dan dia akan kena pada atas meja. Jadi kita akan dengar ada bunyi. Okay, ada bunyi dan dia punya hentaman sangat kuat. Tapi bila kita letak cushion, okay, kita letak cushion, so kita nampak dengan ketinggian yang sama, bila kita jatuhkan, bunyi tak berapa banyak. Okay, sebab bunyi dah diserap. Tapi mana momentum dia pergi? Okay, mana momentum dia pergi? So, ini adalah topik yang kita nak tengok hari ini. So, mula-mula saya nak perkenalkan dua kuantiti. Okay, satu adalah impulse. Okay, impulse. Dan satu lagi adalah daya impulse. Okay, apa beza dua ini? Okay, beza dia adalah satu adalah daya. Okay, ini adalah daya. Dan ini adalah impulse saja. Okay, satu ada daya, satu tak ada daya. So, you macam mana nak bezakan? Okay, you tahu daya, dia punya unit adalah Newton. Okay, dia adalah sejenis daya. Daya graviti, okay, daya geseran. Semua daya unit dia adalah Newton. Okay, so kita tahu daya formula F sama dengan MA. Okay, di mana M adalah jisim dan A adalah pecutan. Okay, so A formula dia adalah V tolak U bagi T. Jadi bila kita masukkan A yang formula ini ke dalam A, kita akan dapat okay, F sama dengan MV V tolak U bagi T. Jadi bila kita cuba buka bracket ini, kita dapat formula macam ini. Maka kita dapat formula F sama dengan MV tolak MU bagi T. Dan kamu perasan, MV adalah momentum. Okay. Dan apa itu MU sebenarnya? Maka kita tahu U adalah awal. Okay. U adalah awal dan V adalah akhir. Jadi, bila kita darab dengan jisim, so MV adalah momentum akhir. MU adalah momentum awal. Jadi atas ini dia adalah perbezaan momentum. Okay, perbezaan momentum. Okay. So bila kita ada deal dengan masa, so keyword adalah kadar. Masih ingat tak? Kalau apa definisi untuk pecutan? Kadar perubahan hal laju. Apakah definisi hal laju? Kadar perubahan sasaran. Okay. So bila kita ada masa ni, kita mesti tengok dia sama ada cepat atau lambat. Okay. So kadar adalah keyword. Kadar perubahan apa? Momentum. Okay. Dan kamu perasan, bila saya cuba darabkan T dengan F, maka saya dapatkan formula ini. FT sama dengan MV tolak MU. So MV tolak MU ini adalah apa? Adalah perbezaan. Okay. Saya tolak akhir dengan awal. So ini adalah perbezaan. Okay. So sebenarnya kita panggil ini adalah impulse.
Okay, impulse. So impulse adalah perubahan momentum. Maka gaya impulse adalah kadar perubahan momentum. Okay, dapat beza tak? So impulse FT, daya impulse F. So bila you nampak dua perkataan ini, you kena tahu apa difference dia. Daya mesti unit dia adalah Newton. Okay. Dan impulse kita tahu FT dia adalah impulse sama dengan MV tolak MU. So perubahan momentum. Unit dia momentum kita tahu unit dia adalah kg ms negatif 1. Ataupun kalau you cuba nampak untuk unit F adalah Newton. Unit T adalah saat. So Newton darab saat kita dapat unit yang kedua. Okay. So ini adalah unit untuk impulse. Okay. So dapat beza tak? Satu dia adalah perubahan momentum. Okay. Kita hanya tengok akhir dan awal saja. Okay. Lepas tu kita tengok kadar perubahan momentum dia adalah tentang masa. Okay. Boleh selalu pelajar dia confuse ini. Okay. Sekejap, bagi saya sekejap. Okay. Sorry, ada hal keluarga. Okay. Jadi saya ulang. So, impulse dengan daya impulse, apa beza dia? Okay, daya impulse dia adalah daya. Okay, it's a force. Okay. Sorry ya. Okay, it's a force. So, daya impulse dia adalah daya. So, you tahu daya formula F sama dengan MA. Okay. Di mana M adalah jisim, A adalah pecutan. Okay. Formula untuk A adalah V tolak U bagi T. Okay, ini adalah kadar perubahan hal laju. So bila kita masukkan formula A ke dalam MA, so kita dapat formula ini. Okay, MV tolak MU adalah perubahan momentum. Okay, perubahan momentum. Okay, so F daya impuls adalah kadar perubahan momentum. Bila kita darabkan T dengan F, kita dapat impuls. Okay, impuls. Okay. Biasa kalau kita panggil impulse dia adalah impact. Okay. Dia punya impact macam mana. Kita nampak impact dia macam mana, itu adalah impulse. Okay. So FT sama dengan MV adalah MU. Ini adalah perubahan momentum. Okay. Okay, kita tengok contoh seterusnya supaya kamu faham. Okay. Kita tengok contoh. Okay. Mana T adalah selang masa. Okay. T adalah selang masa. Okay, so nanti kita tengok contoh dengan yang berkaitan dengan video. Okay. Okay, so tengok lori ini. So hal laju awal 20 meter per saat. Okay. Lepas tu lori yang kedua hal laju 50 meter per saat. So kita nampak mana satu dia punya momentum lebih besar. Okay. Momentum awal untuk lori ini adalah 20 darab jisim. Untuk kedua, 50 darab jisim. Tapi momentum akhirnya dia akan berhenti kan. Berhenti. So, bila berhenti, momentum akan jadi kosong. So, daripada awal, momentum dia besar. Okay. Lepas tu akhir, momentum dia kosong. So, perbezaan momentum dia adalah bergantung kepada perubahan momentum awal, perubahan momentum akhir. Okay. Jadi lebih besar perubahan momentum, lebih besar daya impuls. Okay. Ini memang straightforward. Sebab kalau you ingat, kalau kita ada
kereta yang sangat kecil dengan kereta yang sangat besar. Okay, so mana satu dia langgar dengan lebih serius. Of course, you tahu, lori yang besar dia akan menyebabkan pelanggaran atau impak yang sangat besar. Okay, sebab dia punya jisim besar. Jisim besar, kalau laju besar, of course daya impuls pun besar. Okay, so lebih besar daya impuls, lebih besar kesan dia. Okay, kesan dia. Okay, lepas tu untuk contoh pengiraan, sebuah lori 1,200 kg bergerak pada hal laju 100 meter per saat menghentam sebuah tembok. Selang masa tindakan antara lori dan tembok ialah 0.3 saat. Tentukan daya impuls. Okay, so kamu nak carikan daya impuls. So daya adalah F. Okay, F sama dengan, kamu tahu F sama dengan MA kan? Okay, tapi A ini kamu boleh ganti dengan MV tolak MU bagi T. Okay. Jadi M adalah 1,200 dan V adalah berapa? Kosong. Sebab apa? Bila dia dah terkena, dia akan berhenti. Okay, so kosong. U adalah 100 dan T adalah 0.3 saat. So kamu ada M, ada V, ada U, ada T. So apa yang kena buat? Kamu masukkan semua nilai saja. Okay, so I will show you the answer. So 1,200 darab kosong tolak 1,200 darab 100 dan bagi 0.3. Okay, kita anggap ke kanan selalu positif, selalu positif. Dan then bagi 0.3. Yang kita dapat jawapan negatif. Kenapa negatif? Okay, bila kamu cuba pukul, pukul dinding atau pukul mana-mana, you akan rasa sakit. Kenapa? Sebab ada daya sedang bertindak ke arah kamu. Okay, so kenapa lori dia akan hancur? Sebab ada daya yang sama. Okay, dia mengenakan kepada lori tersebut dengan arah yang negatif. Sebab saya pergi yang positif. Bila saya terkena dinding, dinding akan memberikan daya yang sama. Okay, itu adalah hukum Newton ketiga. Nanti saya akan cakap, akan terangkan. Okay. Okay, so that's why dia adalah negatif. That means kita punya daya ini dia adalah ke arah negatif. So impuls selalunya dia bertindak bertentangan. Okay, normally dia bertindak bertentangan. Okay. Alright, seterusnya. Okay, sebiji bola 100 gram menghentam dinding pada hal laju 20 meter per saat. So that means ini adalah awal. Okay, awal. Bola itu melantun semula dengan hal laju 5 meter per saat selepas menghentam dinding. So jika masa tindakan di antara bola dan dinding ialah 0.1 saat, tentukan daya yang bertindak pada bola. Okay, so sekarang kita nak carikan daya. Okay, so bila exam atau bila jawab soalan, cuba highlightkan apa yang kita nak cari. Okay, so daya, cari F. So F sama dengan MV tolak MU bagi T. Okay, di mana M ini adalah kita nak tukar pada kg kan. Okay, so M adalah 0.1 kg. Okay, dan U adalah, okay, sekarang you tengok dia pergi ke kiri kan. Okay, bila pergi ke kiri, kita anggap kiri adalah negatif dan kanan adalah positif. Okay, so kalau ke kanan adalah positif. Of course, kalau you nak terbalik pun tak apa. You nak kiri ke positif, kanan negatif pun boleh. Okay, tak ada masalah. Okay, so U adalah negatif 20. Okay, MS negatif 1. Sekarang V adalah positif 5. Okay, selalu pelajar dia lupa positif negatif. Dia hanya tengok nombor saja. Dia tahu kalau kita ada arah yang berbeza, kamu kena letak satu positif, satu negatif. Kalau you letak ini positif, ini pun positif. Maksudnya
Kalau kiri adalah positif, lepas melantun, lepas kena dinding, bola akan sama pergi ke sini. Okay, that's not right. Right. Sebab kita tahu bola akan melantun ke arah yang bertentangan. Okay, lepas tu T adalah 0.1 saat. Jadi, kita dah ada M, dah ada V, dah ada U, dah ada T. Kita masukkan semua nilai saja. Okay. Jadi, jawapan dia. Okay. Okay. So, dia guna cara yang lain pun boleh. Okay. Dia guna formula impulse pun boleh. Okay. Sebab FT sama dengan MV tolak MU, F sama dengan MV tolak MU bagi T pun boleh. Okay. So, dua-dua adalah sama formula. Okay. Cuma, satu adalah daya impulse, satu adalah impulse. Sebab lepas tu dia bawakan T ini ke bawah. So, akhirnya kita guna juga F sama dengan MV tolak MU bagi T. Okey, jadi ini adalah pengiraan. Okey, seterusnya, kita tengok soalan seterusnya. Sebuah kereta 200 kg bergerak pada kelajuan 50 meter per saat menghantar sebuah tembok dan daya sebesar 500 Newton bertindak pada kereta dalam masa 0.2 saat. Hitungkan laju kereta selepas menghentam tembok. Okey. So sekarang kita ada M 200 kg. U adalah 50. V kita nak cari sebab kita nak cari laju selepas kan. Okey. T adalah 0.2. And then F adalah 500. So formula sama juga, F sama dengan MV tolak MU bagi T. Okay, so cuba buat saja. So FT adalah, okay, saya shortcut M bracket V tolak U. So FT bagi M adalah V tolak U. Dan V adalah FT bagi M tambah U. Okay. Masukkan saja semua nilai. F adalah 500 darab 0.2 bagi 200 tambah 50. Okay. Dan you carikan laju selepas. Kita tengok dia punya jawapan. Okay. So formula of course yang paling penting kan. Okay. Okay, satu saya lupa. Okay, F kena negatif. Kenapa negatif? Okay, seperti saya katakan, sebab dia akan bertindak ke arah bertentangan. Okay. Okay. F kena adalah negatif kan. Okay. Alright. Jadi ini adalah jawapan dia. Okay. Ini pun lebih kurang sama. Okay, saya akan skip. Okay, so saya dah buat sedikit kesimpulan. Okay, kalau kita cuba tengok hubungan, okay, kalau masa dia semakin panjang, apa yang berlaku kepada daya? Okay, you bayangkan kalau objek ini saya cuba jatuhkan, okay, okay, bila dia terkena pada permukaan, okay, dia punya masa dia sangat lambat. Jadi kita tahu daripada segi matematik, daya akan menjadi kurang. Okay. Kenapa ini penting? Sebab apa? Kalau kita tengok contoh tadi, kalau permukaan meja tadi kan, kalau saya letakkan batu bata ke atas meja, meja ini sangat keras. So bila dia dijatuhkan, dia terus terkena dengan cepat. Okay, kita dapat dengar bunyi yang sangat kuat. Okay, sebab permukaan dia sangat keras. Tetapi kalau kita cuba letak di atas cushion, cushionnya lembik, so dia boleh diempatkan. So bila kita cuba jatuhkan pada atas cushion, so kamu akan nampak kalau ini adalah cushion, so ini adalah permukaan. Bila dijatuhkan, dia ada masa untuk apa? Untuk compress, untuk tekan. Jadi masa akan dipanjangkan.
Okay, masa dipanjang. Kalau di permukaan meja, dia terus piak. Tapi kalau di atas cushion, dia dah terkena, tapi dia bukan keras. Dia boleh ditekan lagi. Tekan ke dalam, lepas tu dia dapat diserapkan banyak tenaga. Okay, jadi apa yang penting adalah bila kita cuba panjangkan masa, selang masa untuk hentakan tu. Jadi daya impuls akan dikurangkan. Okay, that's why kalau kita cuba tengok tengok game ini ya. Okay. Okay, kita cuba tengok game ini. Okay. Okay, the egg drop activity ya. Okay, so kita cuba tengok. Kalau saya letak telur dia saiz yang kecil, ketinggian dia adalah 1 meter, okay, landing surface adalah lantai. Okay, lantai. So kita cuba tengok. Okay, so ni adalah lantai. Okay, saya cuba dropkan telur sekarang. Okay, dropkan telur. Ya. Okay, so kalau kita cuba kirakan dia punya impuls, daya impuls. Okay, daya impuls dia. Okay, delta ini adalah perubahan hal laju. Okay, perubahan hal laju. So, kita nampak 44 Newton. Yang penting kita tengok masa dia adalah berapa? 0.004 saat. Maksudnya dia sangat pendek. Okay, masa dia sangat pendek. Bila masa sangat pendek, so daya dia akan sangat besar. Okay, kita cuba buat yang sama, tapi kita guna 1 inci foam. Okay, kita letak 1 inci foam. Kita tengok dia pecah lah. Okay, so nampak sekarang masa dia 0.04 saat. Tadi 0.004. So sekarang daya dia adalah 4.4 Newton sahaja. Okay, so nampak dia sangat selamat. Dia tak akan pecah. Okay, so kita nampak kalau masa dia sangat panjang, so maka daya akan semakin kecil. Okay, kita tukar lagi condition. Kita sekarang letak foam box. Okay. 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 Okay, so you tengok masa dia sekarang 0.08 saat dan daya dia semakin kecil. So bila tengok daya dia semakin kecil, jadi dia tak akan mudah untuk pecahkan telur. Okay. Of course, kalau kita letak telur yang sangat besar, letak dengan tinggi, dia cuba tengok Okay, so semakin besar daya, jadi telur memang akan pecah lah. Okay, sekarang kita letak foam box lah. Okay, kita dah di 10 meter lah. 10 meter sangat tinggi. Dia sama dengan kita punya tingkat atas sekali untuk bangunan sekolah. Okay, jadi kamu nampak bila jisim dia besar, okay, bila kelajuannya pun sangat tinggi, jadi daya pun besar. Okay, jangan ingat kalau dia punya masa dia sedikit, dia tak akan pecah. Okay, dia masih bergantung kepada hal laju dan juga jisim. Okay, jadi kalau jisim dia besar, hal laju pun cepat, dia masih mungkin akan pecah sikit. Okay, fracture. Okay, so ini ada sedikit animation. Okay. Okay, kita kembali kepada. Okay, so ini adalah kesimpulan dia. Lebih pendek masa tindakan, lebih besar daya impuls. Okay, so kalau kita nak menghasilkan daya yang besar, so kita kena cepat. Okay, cepat maksudnya masa tindakan dia kena pendek. Okay, kalau you tengok orang dia gunakan latih untuk pecahkan kayu. Okay, dia buat dengan cepat. Dia mesti dengan ada bunyi, macam tu kan. Okay, dia mesti buat dengan cepat. Dia bukan slow macam ini, tak. Okay, bila masa dia pendek,
daya akan besar. Okay, daya akan besar. Sama kalau kita nak paku dengan penukuran, kita akan buat dengan cepat. Dia buat dengan cepat. Okay, kalau tak, daya impuls dia akan tak besar. Okay, jadi kecederaan yang serius atau kerosakan yang besar boleh dielakkan jika masa tindakan dipanjangkan. So that's why kenapa kita letak airbag di depan steering. Okay, sebab kita tahu steering dia sangat keras kan. Kalau kepala kita terus terkena pada steering, jadi kita mudah cedera. Tapi kalau airbag itu dia buat apa? Okay, dia ada banyak ruang untuk kita punya kepala terjunang ke dalam. Okay, so dia dapat memanjangkan masa. So ingat, biasa objek yang soft, yang lembut, dia akan memanjangkan masa. Okay, memanjangkan masa. So that's why kereta dia ada banyak safety feature. Okay, dia ada bumper, dia ada headrest dan sebagainya. Dia untuk mengelakkan kecederaan. Okay, mengelakkan kecederaan. So ada penting juga bila kita mahu mengurangkan daya impuls. Okay, so penunggang motosikal dinasihatkan memakai topi keledar. Okay, topi keledar. Bumper kereta dibuat daripada bahan mudah remuk. Maksudnya dia mudah untuk kita kompres, mudah untuk dimempatkan. Okay, tempat mendarat elektrik lompat tinggi dibuat dari bahan lembut. Okay, kita tak suruh dia lompat di atas jalan, tak. Kita letak tilam. Okay, tilam supaya dia bila dia mendarat, dia dapat mendarat dengan selamat. Sebab tilam dia soft. Okay. Penerjun membengkokkan kakinya semasa mendarat. So bila sebenarnya kalau you lompat jauh, kita akan cuba membengkokkan kita punya kaki. Okey, membengkokkan kaki supaya kita dapat tambahkan masa. Okey, tambahkan masa untuk mendarat. Kalau you tengok, adakah orang lompat macam ni? Okey, lompat toing tak ada. Kamu lompat, kamu akan bengkokkan you punya siku supaya kamu dapat memanjangkan masa. Okey. Pasut bekas telur dibuat dari bahan lembut. Okey, bahan lembut. Okey, kebaikan daya impuls ini yang terbalik. Kenapa kita nak tambah daya impuls? Supaya kita dapat memecahkan kepingan papan. Pasu ataupun kita dapat menghancurkan bahan-bahan herbs dan sebagainya. Okay. Jadi untuk topik ini, apa yang kamu kena tahu adalah kita nak bezakan impuls dengan daya impuls. Okay, impuls dengan daya impuls. Yang penting daya impuls dia adalah daya, dia adalah force. Maka impuls dia adalah cuma perubahan momentum saja. Okay, perubahan momentum saja. Lepas tu dia selalu tanya pengiraan. Okay, kamu carikan daya impuls ke, carikan masa ke. Okay. Lepas tu kadang-kadang essay dia tanya apakah contoh. Okay. Contoh nak menambahkan daya impuls, contoh nak mengurangkan daya impuls. Okay. Ada baik ada buruk. Okay. Bayangkan kalau kita tak ada daya impuls yang besar, kamu nak masak you nak potong punya herb ke, nak potong sampai bila-bila pun tak akan habis. Okay. Tapi kalau kita memandu di atas jalan raya, kita perlukan daya impuls dikurangkan. Okay. So kita tengok latihan, bandingkan daya impuls yang dikenakan oleh kereta dan lori jika mereka berhenti dengan tiba-tiba. So kalau mereka terkena pada dinding, so mana satu daya impuls yang lebih besar? So of course lori. Okay, lori dia lebih besar. Kenapa? Sebab kita tahu daya impuls bergantung kepada jisim. Okay, bergantung kepada jisim. So jisimnya besar, kadar perubahan momentum pun besar. Jadi daya impuls pun besar. Kenderaan manakah yang akan mengalami kerosakan lebih teluk semasa kemalangan? Okay, so adalah lori. Kenapa? Sebab daya impuls dia sangat besar. Kenapa daya impuls sangat besar? Sebab jisim lori lebih besar. Okay. Okay.
So jisim lebih besar, momentum akan terus dengan jisim. Kalau berubah momentum lebih besar bila lori berhenti dengan tiba-tiba, maka daya impuls yang lebih besar akan terhasil. Okey. Nyatakan ciri-ciri keselamatan kereta yang menyelamatkan memandu kereta itu. Okey, kalau kita ada accident, mana kereta masih terselamat dalam kemalangan itu. Okay, apakah contoh ciri-ciri keselamatan? Okay, ada banyak. Contohnya, okay, zoom modal remok sini. So maksudnya di sini dia modal remok. Okay, modal dimampatkan. Tapi yang kat dalam sini dia tak ada apa. Okay, dia tak ada apa. Okay, so zoom modal remok maksudnya dia ada masa untuk kita mampatkan kereta itu. Jadi masa tindakan akan lebih besar. Dia akan mengurangkan daya impuls. Okay, ciri-ciri keselamatan lain contohnya apa? Contohnya saya katakan headrest, lepas tu seat belt. Okay, seat belt untuk mengurangkan inertia. Okay. Airbag pun mengurangkan daya impuls dan juga inertia jugalah. Okay. Okay, so saya rasa itu sahaja daripada untuk topik ini. So untuk sesi seterusnya kita akan tengok latihan. Okay, kita akan bincang latihan sama-sama. Okay, so last soalan tahun lepas, ajar menunjukkan telur pecah apabila dikukuhkan ke atas blok kayu. Namakan daya yang terlibat semasa pelanggaran. Okay, daya impuls. Okay, daya impuls. Berikan satu sebab mengapa telur boleh pecah. Sebab selang masa dia pendek. Okay, masa dia pendek. Okay, masa dia pendek. Okay, kalau nanti ada masa kita cuba buat projek. Okay, kita buat projek untuk telur. Okay, kita boleh buat projek kumpulan. Maksud kita tengok bila kita cuba lepaskan telur daripada bangunan atas. Okay, kita buat pertandingan. Tengok siapa punya telur tak akan pecah. Okay, nantilah kita ada masa kita boleh buat. Okay, lepas tu kirakan momentum. Okay, momentum sebelum pelanggaran. Darat sahaja. Okay, momentum. Berikan satu cadangan bagi mengelakkan telur daripada pecah. Okay, kita boleh letak kain lembut. Kita letak sponge pun boleh. Asalkan benda yang berlembut untuk memanjangkan masa. Okay. Jadi itu sahaja untuk topik impuls. Okay, untuk Form 4 silibus baru ini dia adalah 2.7. Okay, 2.7. Maka untuk Form 5 silibus dia adalah 2.6. Okay, untuk kumpulan hari ini kita ada juga pelajar Form 5 okay, yang join kita sebagai ulang kaji. Jadi lepas ini kamu join balik dengan kod yang sama, kita pergi kepada latihan. Okay, ada soalan boleh tanya. Dan saya juga mungkin akan assign pelajar untuk cubalah, cuba buat. Okay, itu sahaja dan kita jumpa sekarang masa pukul berapa? Pukul 2.40. Kita rehat 5 minit, kita jumpa 2.45. Okay, itu sahaja. Terima kasih.